Dan dibuktikan lagi dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i, aku melihat Imam Malik ketika dia ajukan kepadanya 48 masalah, dia menjawab 32 dari masalah-masalah itu saya tak tahu. Orang tanya kat dia 48 soalan, dia jawab 16 sahaja. Yang 32 lagi dia kata saya tak tahu. Punya orang kata apa, merendah diri pun satu, berhati-hati pun satu. Dia bukan macam orang sekarang kan, kita bagi 40 soalan, 40 dia jawab. Dia handal, dia tahu semua 40. Betul ke dia boleh tahu semua ni? Biasa mesti ada juga yang dia tak tahu kan. Walaupun dia handal, 1-2 tak tahu juga. Bagi 40 jawab. Tapi Imam Malik tadi mujtahid mutlak. Orang tanya 48 soalan, 16 saja yang dia jawab. Selebihnya dia kata saya tak tahu. Begitu berhati-hatinya dia. Berkata Imam Asy-Syafi'i, apabila disebut nama ulama, maka Malik adalah bintangnya yang cemerlang, dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak jasanya kepada aku daripada Imam Malik. Sebab tok guru dia. Menurut riwayat, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur melarang Imam Malik daripada meriwayatkan hadis mengenai talak dari orang yang dipaksakan. Kemudian Abu Ja'far mengancam orang yang menanyakan itu pada Imam Malik. Lalu Imam Malik menyampaikan ancaman tadi dengan meriwayatkan di muka umum bahawa hadis Nabi SAW yang menerangkan bahawa tidak jatuh talak orang yang dipaksakan. Maka Khalifah menyuruh pukul Imam Malik dengan cemeti, tetapi dia terus meriwayatkan hadis itu. Imam Malik, Khalifah ni saya tak tahu apa masalah dia, sebab tak pernah kaji. Tapi mungkin Khalifah ni dia ada berkenan dengan isteri orang, dia paksa orang tu ceraikan isteri dia. Dia nampak cantik sangat tu, dia kata kamu cerai kan. Kalau ikut hukum agama tak boleh, tak sah. Bila orang nak tanya pada Imam Malik, dia hantar dia punya pesuruh siap-siap dah. Kalau orang tanya bab ni jangan jawab. Kata kalau jawab pun kata boleh. Tapi Imam Malik dia berani. Dia kata agama kata tak boleh lah. Dah isteri orang kita nak paksa dia ceraikan supaya kita boleh kahwin dengan dia, mana boleh. Disebabkan itu dia tadi kena pukul dengan cemeti. Dah kena pukul pun dengan Khalifah, tapi dia tetap cerita juga hadis tu. Dia kata tak boleh. Ni menunjukkan dia memang kerana Allah ikhlas, bukan kerana nak akan jawatan. Kalau tidak dia boleh saja kata memang boleh. Bila dia jawab memang boleh tu, duit pun sampai, pangkat pun sampai, hadiah kurniaan pun sampai, tapi dia tak mahu. Dia jawab tak boleh. Agama kata tak boleh. Imam Malik ni dia jadi mufti besar di Madinah selama 60 tahun. Lama dia jadi mufti besar. Dan sepanjang dia jadi mufti tu, dia pernah kena sebat 60 atau 70 kali sebatan. Sebab mencuri kah? Sebab kacau anak dara orang kah? Sebab pecah amanah kah? Bukan. Sebab dia keluarkan fatwa betul-betul ikut agama. Gubernur Madinah tak suka. Gubernur tu di bawah khalifah. Maksud dia khalifah tak suka. Dia cerita yang betul, tapi gubernur kata jangan cakap macam ni, tak boleh. Dia kata agama kata macam ni, aku cakap macam ni lah. Dia mufti besar Madinah 60 tahun, tapi kena sebat 60 atau 70 kali. Tentang zuhudnya Imam Malik menghadapi dunia dibuktikan oleh riwayat bahawa Khalifah Al-Mahdi bertanya kepada Imam Malik, tuan ada rumah tak? Tak ada. Dia tak ada rumah, tapi sepadanlah dengan kedudukan dia, maqam dia, iaitu tuan guru. Yang ni pun kita ulang 2-3 kali dah. Bila dia tuan guru, dia pergi ke mana-mana pun orang siap, makan orang siap, tempat tidur orang siap. Kalau kita orang biasa nak tiru macam dia tak boleh. Kita dapat gaji saja terus bagi pada jalan dakwah. Kita tinggal kosong. Lepas tu siapa nak bagi kita makan? Siapa nak bagi kita tempat tidur? Siapa nak bagi anak isteri kita tempat tidur? Orang tak bagi. Jadi kena sepadanlah dengan maqam kita. Ni dah ni ikut Imam Malik ni. Imam Malik ada duit saja semua dia sedekah. Nak tiru Imam Malik, tapi dia tu tak sampai Imam Malik. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi beberapa orang khalifah lah. Sebab dia jadi mufti tadi 60 tahun lama.
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, di bawah Khalifah Al-Mahdi, di bawah Khalifah Harun Al-Rashid pun dia juga. Khalifah Harun Al-Rashid tanya, tuan ada rumah tak? Tak ada. Lalu Khalifah Harun Al-Rashid menganugerahkan 3,000 dinar. Dia ambil 3,000 dinar ni, beli rumah. Dia ambil tapi dia tak beli rumah. Macam biasalah, dia bagi pada orang lain juga. Ketika Harun Al-Rashid ingin bertambah terkenal, lalu dia mengatakan kepada Imam Malik, sayugilah tuan pergi bersama kami. Harun Al-Rashid ni dia nak kuatkan pengaruh dia. Dia nak ajak Imam Malik ikut dengan dia dalam dia punya lawatan. Dia melawat pergi mana Imam Malik tu nak ada. Dengan tu orang nampak, tengok khalifah di sebelah dia ulama besar, Imam Malik lagi naiklah dia punya taraf. Dia kata, mai ikut kami, dan kami akan tolong supaya mazhab kamu ni jadi satu-satunya mazhab kepada umat Islam. Sebab kata Harun Al-Rashid, aku bercita-cita membawa perhatian manusia kepada kitab Al-Muwatta. Ni kitab Imam Malik tadi. Dia kata nak guna satu kitab saja, kitab lain tak mau, nak satu mazhab saja. Patutnya Imam Malik dia seronok lah. Seluruh dunia akan pakai mazhab aku, kitab aku, seronok lah. Tapi dia bukan berfahaman macam tu. Apa jawabnya? Adapun membawa manusia kepada kitab Al-Muwatta, tidak ada jalan kepadanya. Nak jadikan manusia orang Islam ni satu mazhab, memang tak boleh. Sebab apa? Kerana para sahabat Rasulullah sudah tersebar ke segenap negeri sesudah wafat baginda. Lalu mereka memperkatakan hadis, maka pada tiap-tiap penduduk negeri ada ilmunya. Di Afghanistan ada tata cara dia, mazhab dia yang sesuai. Kalau di tanah Melayu ada mazhab yang sesuai, ada ahli-ahli, ada ulama dia. Kalau di Chechnya ada ulama-ulama dia, ada ahli dia. Dia tak boleh semua tu nak buat satu mazhab lagi tak. Dia tak boleh. Kalau Nabi Muhammad masih hidup memang boleh satu mazhabnya. Sebab itu kita tengok banyak mazhab, tapi semua pun betul. Kita tak kata ini mazhab Maliki ni salah, mazhab Syafi'i yang betul. Seluruh dunia pakai satu mazhab sudah. Dia tak boleh. Kalau boleh macam itu, Imam Malik dah tentu buat dah. Sebab khalifah sendiri tawarkan pada dia, nak pakai satu kitab ni saja, nak bawa mazhab kamu saja. Imam Malik kata tak boleh. Sebab setiap daerah dalam dunia ni ada ahli-ahli dia dah. Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadis yang sanadnya dhaif, perbezaan pendapat umat aku adalah suatu rahmat. Jadi Imam Malik ni perangai dia meraihkan khilaf. Kalau ada khilaf, dia raihkan khilaf. Dia tak kata pendapat dia saja betul tak. Macam dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf, sesama mazhab Syafi'i, bukan dengan mazhab-mazhab lain. Satu kes masa takbir kita angkat kepala. Ada imam kata batal sembahyang, ada imam kata tak batal. Tapi khilaf dalam mazhab. Dalam mazhab Syafi'i juga ada khilaf. Sebahagian alat muzik kata tak boleh main. Sebahagian ulama kata semua alat muzik boleh main, termasuklah Imam Ghazali. Semua alat muzik boleh main, jadi ada khilaf. Jadi orang yang ikut cara Imam Malik tadi, dia boleh menerima khilaf. Dia meraihkan. Kalau tidak, dia satu dia pegang satu dia tak boleh ni, tak ada khilaf-khilaf dah. Satu je. Kita berpandukan Quran Sunnah, kalau dia kata macam ni, satu je. Tak boleh terima yang lain dah. Adapun keluar bersama tuan, maka tidak ada jalan kepadanya. Nak ajak aku pergi sekali rombongan kamu melawat-melawat, tak mau. Sebab Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya Madinah ini lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Imam Malik ni kalau boleh-boleh dia tak mau keluar daripada Madinah tu. Kalau pergi buat haji dia pergi, tapi lepas tu dia bermukim di Madinah. Sebab Nabi Muhammad sendiri pun cakap Madinah ni lebih baik kalau kita tahu. Dan lagi sabda Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Madinah itu menghilangkan kekotorannya sebagai penempaan menghilangkan kotoran besi. Kalau kita duduk di Madinah tu, maksud dia jiwa kita ni bersih lah.
Sepatutnya macam tu lah. Inilah dinarmu seperti adanya. Kalau kamu mahu maka ambillah. Kalau kamu tak mahu maka tinggalkanlah. Yakni sekiranya engkau memaksakan aku supaya berpisah dengan kota Madinah, maka tidak dapat engkau berbuat demikian kepada aku. Aku tidak dapat memilih dunia dari Madinah. Rasulullah SAW. Khalifah tadi dia lambak duit, ikut aku pergi buat kempen ke apa ke, kan? Bawa kitab kamu, aku pun nak kempenkan supaya mazhab kamu jangan dipakai. Duit bagi. Dia kata tak mau, ambil balik duit-duit. Kamu nak pergilah. Nak kata aku nak tinggalkan Madinah ni, aku tak mau. Aku nak duduk sini lah, kata Imam Malik. Satu hari Imam Syafi'i dia nampak ada seekor kuda Khurasan. Kuda dari wilayah Uzbekistan, Afghanistan ni kuda perang yang bagus lah. Kuda dia besar-besar, tegak, tahan lasak. Napas dia tu tahan lasak.